Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara Yaumon, saudara Puan Azizah Arzaina. Itu juga saudara Syah Ibrahim, saudara Ramzul. Selamat malam saudara Zam Taib, Madam K, Puan Haslinda, saudara Izudin dari Pulau Pinang. Itu juga saudara Cik D, saudara Abu Seman, saudara Zam Taib, saudara Yusuf Awang dari Tanah Merah, saudara Faizal Acoy. Begitu juga saudara Izudin dari Pulau Pinang, saudara Abu Nems, saudara Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru, Puan Nur Azman dari Pokok Sena Kedah hadir. Terima kasih. Saudara Azrul Jalil, saudara Urut Bismillah 7 dari Tanah Merah, saudara Rosli Misha, Mazlan Anak Kholib, saudara Rahman Arazaina, DZ Ketari, saudara Mak Nazri Syafi'i dari Alustaq Kedah, DZ Ketari, selamat untuk semua kawan-kawan, saudara Abu Nem, saudara Rusmini dari Pontian, Johor, Abike, Haji Arsyad Sabiran, saudara selamat malam dari Johor, Haji Arsyad, saudara Richard Bakri, saudara Samsul Anwar dari Puchong, Selangor, Febi Ismail, saudara Syah Ibrahim, Abdul Hamid dari Kuantan. Begitu juga dengan saudara Puan Nuriah Arsyad, Puan Rubidin dan pasangannya, saudara Azlin Abdullah, Hani Abdullah, saudara Salih Lembang, saudara Edi Tahir, Waalaikumsalam. Dia kata Assalamualaikum dunia. Cik Mat Mohaini dari Taping Perak, saudara Kamarul Azhari. Begitu juga saudara Fazil Yub. Salam untuk semua sahabat. Datuk Anwar Bakar, Waalaikumsalam. Pada ID. Begitu juga saudara Cik Hing Studio. Said Zainal Alami, Cik Hing Studio, Waalaikumsalam. Dia kata saya Jeneri, dari Jeneri di Gunung Jerai, Kedah, saudara. Chef Haji Saleh, salam. Apa khabar? Waalaikumsalam. Puan Nur Maria, Raja Kamal Raja Bazian, saudara Muhammad Yusuf Ishak dari Bandar Baru, Kedah. Saudara Muhammad Johari, tak apalah saudara, makin dekat dengan pilihan raya negeri, makin kuatlah makin hamun mereka. Begitulah keadaan saudara. Itu yang saya tak seronok tu saudara. Ya, Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail dari Besut Terengganu, Puan Nurfisyah Idris dari Kuala Kangsar, saudara Abdul Rahman dari Temasek itu Singapura, saudara. Puan Nuriah Arsyad, saudara Abike, saudara Zamri Elsi, saudara Tukiran kita, apa khabar? Terima kasih. Suasana memang semakin panas. Di mall tak adalah panas, tak ada pilihan raya ya. Saudara Mus Ahmad dari Kepala Batas, saudara Azami Segamat dari Segamat, ya saudara. Jaka Linglung, Salam Madani dari Pulau Pinang, saudara Zainuddin Ismail dari Jelbu, saudara Jebat Pembela dari Kulim, Puan Umi Kalsum, saudara Nordin Din, saudara Alias Abdul Latif dari Setia Alam, Puan Siti Rafi'ah dari Teluk Intan, saudara Hashim Atan. Itu juga saudara Syukur Jamil, saudara Muhammad Asri Dir dari Kuantan, saudara Amah Mak, saudara Lim, apa khabar? Saudara Rusini Kurungut dari Sarawak, Puan Halimah Hashim. Salam warga Cita Damai, Pak Chu dari Langkap Perak, saudara Fazilah Awang dari Pulau Pinang, Lim Buncing. Terima kasih. Good evening, saudara Abdul Ghani, saudara Abidin, saudara Cik Heng Studio, saudara Baharudin Ram, Waalaikumsalam. Boleh tak ulas sikit pasal pencin? Pencin dah macam biasa balik lah, saudara. Saudara Zaidi Zain, saudara Jibon Tua katanya. Abang Is, Zamari TJ, saudara Ruslim, saudara Abdul Hamid, saudara. Biarkanlah mereka suka kumpul dosa katanya. Yalah, biarlah mereka nak cakap apa pun ya. Saudara Wan Razaki Muhammad Yusof dari Batu Gajah. Saya kalau boleh asingkan sikit boleh lah situ. Cik Nolia, Haji Osman, Puan Syarifah Hafifah, saudara Wahab Muhammad dari Singapura. Terima kasih. Itu juga saudara Ramzul, saudara Jak Rimba, Tan PC, katanya Tan PC, saudara Hanif, salam pencerahan dari Pekan Pahang. Saudara Jaka Linglung dari Pulau Pinang hadir bersama selamanya, saudara Latif,
Begitu juga saudara Syirik Syarani dari Bandar Muazzam Pahang, saudara Abdul Ghani dari Sungai Buloh, saudara Lim Bunciang. Selamat petang saudara Adib A.H. Kamil, saudara Adib A.H. Kamil dari Sabak Bernam, Selangor. Tuan Haji Azhar belum mana, apa khabar Tuan Haji? Saudara Kamisan Dahlan, saudara Muhammad Sapri Zainuddin. Terima kasih saudara Hajah Comel-Comel, Puan Nora, Zam. Baiklah saudara. Zam dia kata kami 200 ahli keluar PAS. Saya itu pulanglah masing-masing punya pendirian. Saya rasa macam-macam boleh berlaku dekat-dekat dengan pilihan raya ni saudara. Ya, saudara Mak Zaki kalau keluar PAS tu masuk UMNO lah. Welcome to UMNO lah saudara. Saudara Alex Hafiq dari Putrajaya. Baik saudara. Mana yang tak sempat saya santuni, saya minta maaf. Kerana banyak juga perkara nak dikeluar, nak saya cerita malam ni. Malam ni kita gebang cerita di dalam dan di luar negara, saudara. Dalam negara hari ni hari Jumaat, nampak gayanya orang politik dia ceasefire sekejap. Mungkin, saudara, bila Ketua Polis Negara menyatakan bahawa akan ada siasatan, mula ketor masing-masing. Baik, saudara, hari ini, saudara, adalah hari Jumaat. Siang tadi kita sama-sama menunaikan solat Jumaat, memohon kepada Allah SWT agar negara kita sentiasa dirahmati oleh Allah. Di samping itu keluarga kita juga sentiasa dalam lindungannya. Hari ini tanggal 14 Julai dan merupakan hari yang ke-1212. Artinya saudara sudah 1212 hari. Virus itu masih ada lagi saudara. Dan tentulah laporan ini saya dapat berikan nanti apabila usai hari Isnin nanti. Tunggulah laporan daripada Kementerian Kesihatan, saudara Ismail Jais, apa khabar? Saudara Rosi Yunus dari Jementah Johor, itu juga saudara Mat Saad. Saudara Ramzul, dia kata Kulim hujan lebat sekarang ni. Saudara Abdul Jalil Muhammad Aris, di Kulim kalau hujan lebat saudara carilah tempat berehat. Kalau boleh tengok anak-anak, jangan main-main hujan. Pula malam ni Cikgu Osman, Saudara Zakaria Mahathir. Saudara, laporan tentang virus belum dapat saya berikan, so kita terus masuk dalam e-commerce. E-commerce ni penting bagi saya untuk teman-teman yang berniaga, untuk mereka mencari rezeki yang halal. Kalau anda mempunyai produk, boleh hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241 supaya membolehkan saya mewawarkan produk anda. Tak ada masalah saudara. Hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241. Al-Azhar dia memasarkan cuma setangi, al-bakhur dan juga minyak wangi dari tanah Arab saya. Andainya anda tidak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017 711 4300 saudara. Siti Farehah memasarkan dendeng manis Siti Farehah dan simpulan kasih Cik Siti. Untuk teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, boleh hubungi Syauqi 012 357 5703 untuk mendapatkan bekalan buah-buahan yang lebih murah daripada harga di pasar dan harganya segar. Ini buahnya segar, saudara. Buah-buahan tersebut boleh dihantar terus ke rumah anda. Ini untuk teman-teman di Lembah Kelang. Tapi untuk yang lain tu bolehlah hubungi Saudara Nizam di talian 09435 1203 untuk mendapatkan tempahan popiah sira Lady Maria. Memang sedap, saudara. Rangup, pedas, manis. 019-435-1203. Bagi teman-teman yang nak berniaga, yang tak tahu apa nak cakap, apa berniaga nak jual, Saudara Zakaria Tahir, Puan Roschun. Puan Roschun, dia ada produk untuk dijual dan mencari teman-teman untuk jadi ejen. Saudara boleh menjadi ejen kepada syarikat Emirus Super Carrier ni di talian 012-257-5917. Hubungi Puan Roschun kerana beliau memasarkan makanan sihat berasaskan oat yang merupakan makanan ini baik untuk dimakan waktu pagi saudara, untuk mengenyangkan perut sebagai energy booster, mengurangkan masalah sembelit, mengimbangkan tahap kolesterol dan mengimbangkan nutrisi dalam badan. Saudara, hubungi saudara Puan Roschun saudara di talian 012-257-5917. Terima kasih kerana anda mengizinkan saya untuk memberi pencerahan dalam segmen e-commerce. Kita masuk dalam naluri kehidupan. Sekali lagi, sebab ada teman-teman bertanya dengan saya, dia kata, apakah saya ni ustaz? Saya bukan ustaz, saudara. Saya bukan juga da'i. Saya tak ada tauliah. Apa yang saya dapat adalah kiriman teman-teman
yang menghantar pada saya, yang saya rasakan sesuai untuk dibacakan untuk pengetahuan kita bersama, saudara. Kerana daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah SWT daripada mukmin yang lemah. Ya, pada masing-masing terdapat kebaikan. Jadi bersemangatlah melakukan hal yang bermanfaat untukmu dan mintalah pertolongan kepada Allah, serta janganlah engkau merasa malas jadi orang yang lemah, saudara. Apabila kamu tertimpa satu musibah, maka janganlah kamu mengatakan, seandainya tadi aku berbuat begini dan begitu, nescaya tidak akan menjadi begini dan begitu. Tapi katakanlah, ini sudah takdir Allah dan apa yang dikehendakinya pasti akan terjadi. Dan jauhilah olehmu dari ucapan seandainya ataupun kalau, saudara. Kerana sesungguhnya ungkapan seandainya adalah membuka peluang syaitan masuk dalam hati kita, saudara. Jadi pengajarannya, saudara, ini hadis sahih, saudara. Hadis daripada riwayat Muslim. Jadi mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah SWT daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat dicintai Allah adalah orang yang kuat imannya dan mampu melaksanakan kewajipan serta menyempurnakan tanggungjawabnya. Sementara mukmin yang lemah dan tidak melaksanakan kewajipan dan enggan meninggalkannya haram. Orang seperti inilah yang memiliki kekurangan dan tidak disukai oleh Allah SWT. Kedua-dua mukmin ini sama-sama memiliki kebaikan. Mukmin yang lemah imannya masih tetap memiliki kebaikan dan dia tentu saja lebih baik daripada orang kafir. Namun, mukmin yang kuat imannya tentu saja lebih baik dan lebih dicintai. Jadi, baginda Rasulullah SAW memerintahkan agar kita bersemangat dan bersungguh-sungguh serta mohonlah pertolongan kepada Allah dalam melakukan perkara yang bermanfaat, sama ada yang berkaitan dengan agama maupun dunia, untuk menjadi mukmin yang lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Jangan bersikap malas dan bersungguh-sungguhlah melakukan perkara yang bermanfaat. Jika berlaku sesuatu yang kurang menyenangkan, redalah. Jangan sekali-kali kita menyebut perkataan kalau. Kalau tadi saya tak bawa kereta ni, tak adalah berlaku aksiden. Kalau tadi saya tak naik motor, tak adalah tergolek dog. Itu jangan sebut, saya. Kerana itu akan mengundang syaitan masuk ke dalam diri kita. Apa segala-galanya itulah takdir daripada Allah SWT. Elakkanlah perkataan kalau ataupun seandainya. Saudara, ini pandangannya. Saudara, Pak Long Lee dia kata jangan malas. Betul, saudara. Baik, saudara. Itulah seketika naluri kehidupan kita, hanya sekadar pencerahan, saudara. Tasir Usul Sukam, mantan Ketua Menteri Sabah, masih menghantar kiriman pada saya dalam segmen Mutiara Kata. Katanya, sedarlah bahawa hati itu telah difitrahkan untuk menyukai orang yang berbuat baik kepadanya dan membenci orang yang buat buruk kepadanya. Jadi kita kena sedar, saudara, hati itu telah difitrahkan untuk kita rasa suka, senang dan sayang pada orang yang berbuat baik kepada kita dan membenci kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Jadi janganlah mewujudkan sesuatu yang membuatkan orang benci pada kita. Terima kasih Tan Sri Osu Sukam atas kiriman Mutiara Kata. Bagi saya tiap-tiap kali Tan Sri Osu menghantar kiriman, banyak perkara-perkara yang boleh kita pelajari dari Mutiara Katanya, saudara. Kita santun pula pantun Pak Nazil. Apa khabar Pak Nazil? Terima kasih, jauh dari Perlis. Kata Pak Nazil, bangkasa mengasah golok, Kak Mariam duduk berbedak. Nafsu sentiasa mengisi tembolok, ibarat ayam membolot dedak. Jadi kalau orang yang nafsunya untuk sentiasa mengisi tembolok, macam ayam lah, saudara. Dia bolot kalau dedak tu, dia tak bagi orang rapat, dia saja nak makan. Itu jugalah selalu kita katakan, janganlah jadi pemimpin yang sentiasa memikirkan tembolok mereka saja, saudara. Tambah Pak Nazir lagi, ulam pucuk salam, goreng beliak mata, siang dikata malam, sudah mabuk cinta. Jadi orang begini, artinya akal fikirannya tak boleh pakai dah. Orang dah mabuk cinta. Jadi apa pun orang buat pun itu jugalah. Sama ada dalam percintaan sama pasangan ataupun dia dah cinta sama pemimpin tu, buat macam mana pun betul aja lah pada mereka. Itulah kata Pak Nazir, siang tu dikata malam, artinya orang sudah mabuk cinta. Pak Nazir beri penjelasan, beliak mata tu adalah sejenis ikan laut. Terima kasih Pak Nazir atas kiriman pantun, ya saudara. Dan saya tetap memberi peringatan pada pimpinan negara. Janganlah pemimpin negara membelanjakan wang negara tanpa had
Kerana kalau dibelanjakan wang negara tanpa had, negara boleh muflis, saudara. Kepada teman-teman yang menyunting semula live saya tetap memberi peringatan bahawa setiap suntingan yang anda lakukan, anda masuk dalam mana-mana channel, tidak menjadi masalah pada saya, tapi anda harus bertanggungjawab. Kerana saya tak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda lakukan. Kena ingat, ini adalah pencerahan politik, matlamatnya sekadar memberi informasi, tak lebih daripada itu, saudara. Tanpa bayaran, tanpa dikenakan bayaran, ataupun saudara mendapat bayaran. Tak ada, saudara. Ini segala-galanya percuma dengan redha saja, saudara. Dan apabila saya memberi pandangan, maka kita harus berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Andainya anda mahu menyantuni, nak menghantar tulisan atau berbincang dalam luar saya ni, saudara, tidak ada masalah. Asalkan gunakanlah bahasa-bahasa yang harmonis, kerana kita adalah warga cinta damai, menyantuni setiap permasalahan secara harmonis. Bukan bicara kita hari ini saya bercerita tentang keadaan suhu dunia. Sebab saya tak dapat laporan apakah ada hujan dan sebagainya, tidak ada laporan daripada Met Malaysia. Namun begitu, dari kiriman saya baca daripada Associated Press, daripada berita-berita dari luar negara, menyatakan bahawa suhu terlampau panas. Jadi bukan negara kita saya, dunia sekarang ni berada dalam keadaan yang tidak menentu. Apabila suhu yang terlampau panas sedang mencengkam di bahagian Eropah, di negara China, Amerika Syarikat. Meskipun musim panas itu baru nak bermula, saudara. Jadi dalam keadaan sekarang, ia memberi gambaran tentang bahaya pemanasan global. Jadi nasihat kepanasan melampau itu telah pun dikeluarkan kepada lebih 100 juta penduduk dunia, terutama penduduk di Amerika. Dengan perkhidmatan cuaca kebangsaan meramalkan keadaan sudah pun berbahaya di Arizona, di California, Nevada dan Texas di Amerika. Secara 100 juta rakyatnya sudah pun diberi amaran tentang bahaya pemanasan global. Beberapa negara di Eropah termasuk Perancis, Jerman, Itali, Sepanyol dan Poland turut berdepan bahang panas. Menurut agensi angkasa Eropah, suhu mungkin melambung setinggi 48 darjah Celsius di Pulau Sicily dan Sardinia, iaitu yang paling panas pernah direkodkan di Eropah. Selain itu, Afrika juga dilanda cuaca panas dan Perkhidmatan Meteorologi Maghribi mengeluarkan tanda amaran merah, iaitu haba melampau untuk bahagian selatan negara itu. Beberapa wilayah di China, termasuk ibu kota Beijing juga mengalami suhu panas, dan sebuah syarikat pembekal kuasa yang besar di China berkata penjanaan kuasa sehariannya mencecah rekod tertinggi hari ini. Itu mana orang dah buka aircon di rumah, saudara. Gelombang haba juga, saudara, dilaporkan melanda Cyprus dengan suhu 41 darjah Celsius. Cyprus ni hampir dengan Greece, saudara. Ini negara sejuk, tapi suhu di negara tersebut sudah pun 41 darjah Celsius. Dan menurut Perkhidmatan Meteorologi negara itu, suhu dijangka meningkat pada tahap 48 darjah Celsius petang ini, katanya. Justru Perkhidmatan Meteorologi mengeluarkan amaran suhu tinggi berkuat kuasa malam ini, saudara. Aduhai. Gelombang haba turut menjejaskan kebanyakan negara Eropah yang menyaksikan suhu melebihi 40 darjah Celsius. Itu keadaannya, saudara. Spanyol, Poland, Itali, Greece, semua sudah naik. Jadi, janganlah saudara nak rasa rimas, negara kita juga mengalami keadaan yang sama, saudara. Ini adalah pemanasan global yang tidak menentu. Sebab itu dulu saya dah katakan bahawa apakah Tuhan sudah semakin bosan melihat sikap manusia yang bangga dengan dosa-dosa, saudara. Itu laporan yang saya dapat berhubung dengan cuaca. Bagaimanapun, ada sedikit kelegaan hari ini, saudara, apabila saya melihat bursa saham di Kuala Lumpur sudah pun memperlihatkan pemulihan yang sedikit. Kalau tidak, selama beberapa minggu dah, saudara. 10 minggu berturut-turut dia turun sampai ke tahap 1,300 mata. Tapi hari ini dia melambung untuk hari yang keempat. Hari ini hari Jumaat, hari pengakhiran perdagangan, sudah pun mencecah 1,403 mata. Daripada semalam dia itu 1,356. Mudah-mudahan ia dapat bertahan dan terus meningkat lagi. Kerana apa yang saya dapati, terdapat 300 kaunter untung mengatasi kaunter yang rugi. Dan jumlah dagangan adalah 801.82 juta unit
bernilai 279.81 juta. Itu bursa saham. Dan ringgit Malaysia juga saya ada sedikit kelegaan. Ya, apabila ringgit meneruskan kenaikan kukuh dah sudah 4 hari berturut-turut saudara, berbanding dolar Amerika untuk ditutup tinggi petang tadi saudara. Mata wang tempatan melonjak 545% kepada RM4.52 untuk $1 Amerika. Keadaan ini melepasi keadaan yang dikhawatiri. Dia kata keadaan ini melepasi paras sokongan, iaitu RM4.54 bagi $1. Tapi petang tadi waktu ditutup RM4.52. Mudah-mudahan minggu depan bila bursa saham diapungkan balik, wang didagangkan, maka kita dapat memperkukuhkan nilai mata wang ringgit kita berbanding dengan dolar Amerika, supaya tidaklah pembelian barangan yang kita import itu berterusan menghimpit kehidupan rakyat sekarang. Begitu juga unit domestik juga tinggi saudara, berbanding dengan euro, itu 5.07 sen. Kemarin itu RM5.11 bagi $1 euro. Bagi pound RM5.93 daripada RM5.98. Dua hari lepas riau juga saudara, kita tengok apakah mungkin naik sampai RM6. Tapi hari ini ditutup pada harga RM5.93. Mudah-mudahan dia terus susutlah saudara. Begitu juga ringgit naik berbanding yen pada 3.265 daripada 3.306. Mata wang tempatan juga didagangkan lebih tinggi berbanding mata wang asing di ASEAN. Ringgit meningkat berbanding baht Thailand kepada 13.06 daripada 13.24 ketika penutupan semalam saudara. Dan dolar Singapura daripada RM3.45 $1 susut kepada meningkat kepada RM3.42. Artinya ringgit sudah pun mula menampakkan adanya bersinar di hujung terowong saudara. Begitu juga tadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun mengumumkan bahawa mulai hari Isnin nanti saudara, ini perkabaran yang agak menggembirakan lah, walaupun tak banyak, iaitu sekitar lebih 200,000 warga kita yang tergolong dalam miskin tegar bakal mendapat sumbangan RM600 melalui sumbangan asas rahmah bermulai hari Isnin saudara. Saudara, menurut kenyataannya, sumbangan itu bagi membolehkan penerima mendapatkan barangan keperluan makanan asas RM600 saudara mulai hari Isnin. Kerajaan sudah menyediakan SDR untuk meringankan kos sara hidup. Dan sebagai tambahan, lebih 200,000 penerima SDR yang dikategorikan sebagai miskin tegar berdasarkan data e-Kasih akan turut menerima SDR mulai 17 hari bulan Julai ini. Bagaimanapun perincian berhubung program SDR ini akan diumumkan dalam masa terdekat. Selain itu, saudara, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan bahawa Bank Simpanan Nasional akan melancarkan program Geran Padanan Perusahaan Mikro Kecil dan Sederhana dengan peruntukan sejumlah 100 juta pada bulan depan. Peruntukan itu dikhususkan untuk menggalakkan penjaja kecil aktif dalam pemasaran digital serta melanggan aplikasi pendigitalan perniagaan. Teman-teman yang berniaga dalam digital dan sebagainya, macam e-commerce, boleh mendapat geran daripada Bank Simpanan Nasional mulai bulan depan. Satu lagi pengumuman yang agak menarik saya lihat saudara, iaitu apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan pelajar-pelajar yang mana yang belajar universiti dan sekarang ni membuat kursus kursus amali dan sebagainya, pelajar yang menjalani latihan industri di pejabat kerajaan dan syarikat berkaitan JSC akan menerima allowance perentisan minima sebanyak RM800 sebulan. Menurut Perdana Menteri, secara tradisinya pelatih industri tidak diberikan bayaran. Namun allowance itu penting terutama bagi mereka yang datang daripada keluarga yang tidak berkemampuan. Isu tersebut antara yang dibangkitkan oleh mahasiswa ketika beliau melakukan beberapa siri dialog bersama pelajar-pelajar di beberapa pusat pengajian tinggi. Secara ertinya, mereka yang melakukan latihan dalam syarikat-syarikat JSC dan yang berkaitan dengan kerajaan akan mendapat RM800 sebulan. Duit poket dan sebagainya. Ini adalah untuk menampung kehidupan mereka. Kerana keprihatinan Yang Amat Perdana Menteri berhubung dengan
tekanan kehidupan pada rakyat. Itulah antara pengumuman yang agak bagi saya bolehlah melegakan sedikit. Dia bukan menggembirakan sangat, saudara. Susah nak cari kerajaan yang sentiasa memikirkan tentang kehidupan rakyatnya, saudara. Dan tadi awal dalam sekitar jam 9 pagi tadi, Bapak Perdana Menteri mengadakan video conferencing ataupun perbualan secara video bersama dengan pengasas dan ketua pegawai eksekutif Space CEO Tesla Incorporated, ya saudara, iaitu Elon Musk. Kita dipahamkan bahawa Elon Musk akan melabur di negara kita ini dengan pelaburan yang agak besar, saudara. Unjuran itu bakal direalisasikan melalui pembukaan ibu pejabat pusat servis dan pusat pengalaman Tesla di Cyber Jaya serta kerjasama di Petaling Jaya, Selangor. Menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerjasama dengan syarikat SpaceX pula adalah dalam perkhidmatan satelit Starlink bakal memperhebatkan akses dan ketersambungan internet sekaligus memberi peluang penduduk luar bandar mendapat akses kemudahan berkenaan. Jadi dalam keadaan begitu, peluang pekerjaan katanya puluhan ribu untuk warga kita boleh mendapat peluang pekerjaan dengan syarikat itu apabila ia direalisasikan dalam waktu yang terdekat. Ini gambaran saya dapat, saya. Lama juga dia bercakap tadi, ya, dekat setengah jam, saudara. Dalam keadaan kita ni, saudara, kita ada bersyukur. Negara kita sekarang ni, saudara, dalam keadaan mulalah saya melihat ada sinar kebahagiaan untuk warga kita andainya pemimpin begitu ikhlas menyantuni rakyat. Sebab saya melihat tadi, saudara, laporan terbaru saya terima daripada berita luar, itu laporan Xinhua, melaporkan bagaimana Presiden Nigeria, satu lagi negara, terpaksa mengisytiharkan darurat negara itu. Bukan kerana politik, saudara. Ini adalah kerana masalah tidak mempunyai cukup makanan. Iaitu keterjaminan makanan sudah pun melanda di Nigeria. Jadi akibatnya Presiden Nigeria Bola Tinubu mengisytiharkan darurat sebagai tindak balas kepada inflasi tinggi yang mengancam keterjaminan makanan di negara paling ramai penduduk di Afrika itu. Jadi menurut jurucakap Presiden, perkara itu dilaksanakan kerana pihak pimpinan kerajaan merasakan sudah sampai masanya diisytiharkan darurat. Saya rasa kalau darurat sudah hampir-hampir bagaimana dulu saya melaporkan negara macam di Sri Lanka, bila diisytiharkan darurat, akhirnya negara tersebut diisytiharkan muflis. Sebab itu warga kita harus bersyukur pada Allah SWT, saudara. Walau dalam apa keadaan pun, keterjaminan makanan, kita masih ada lagi makanan, saudara. Masih lagi, walaupun mengimport dengan harga yang tinggi, tapi masih lagi boleh didapati makanan. Tapi macam di Nigeria, ada rakyatnya yang sudah pun tersadai tak ada makanan. Bayangkan, saudara. Sebab itu, jangan kita lupa bersyukur pada Allah SWT. Itu keadaan saya. Jadi sebab itu katanya kerajaan Nigeria juga telah pun memotong subsidi. Subsidi untuk bekalan elektrik juga dipotong. Pulanglah bakal banyak mana pun mereka kena bayar tanpa subsidi. Kerana wang dari subsidi itu nak digunakan bagi membolehkan kerajaan mencari sumber makanan. Nigeria, saudara. Saya pun tak tahu apa nak jadi dunia ni sekarang ni, saudara. Nampaknya krisis di Ukraine sama juga. Bila Putin mengisytiharkan bahawa dia tidak akan membenarkan sebarang penghantaran makanan bijirin daripada Ukraine. Kalau lalu juga laluannya, maka akan disekat oleh Putin. Ini juga menghalang untuk makanan sampai ke negara luar. Sebab itu harga barang makanan terus melonjak, saudara. Bagaimanapun, saudara, kita harus bersyukur. Dan sebab itu saya agak lega. Sebab malam tadi saya dapat laporan kehadiran Ustaz Somad di Air Keruh Melaka telah mengundang sekitar 50,000 pengunjung. Malam tadi Ustaz Somad, yang saya ingat ini mencetuskan macam satu tsunami umat ataupun satu fenomena baru. Semoga kehadiran Ustaz Somad dengan doa-doanya dapat dimakbulkan oleh Allah SWT. Sempena sambutan Ma'al Hijrah ini di Melaka malam tadi dalam solat program Melaka Bermunajat. Lebih 50,000 orang membanjiri dataran sejarah di Kota Melaka. Ketua Menteri hadir, Esko Kerajaan Negeri hadir, pimpinan Kerajaan Negeri hadir, dan sepatutnya, saudara,
bila mengadakan munajat, sempena majlis, sepatutnya begitulah. Bukan dijadikan untuk elemen politik. Tidak ada elemen politik. Ustaz Somad, dia menceritakan, memberi pengajaran dan sebagainya. Dan beliau adalah dalam rangka lawatan selama 3 hari di negara ini, akan mengadakan beberapa siri ceramahnya untuk semayang berjemaah, zikir munajat dan sebagainya di beberapa tempat, saudara. Termasuklah di Stadium Tentera Laut di Raja Malaysia pada jam 8.30 malam. Pada hari Sabtu nanti, besok, saudara, Ustaz Somad akan berada di Masjid Daerah Manjung jam 8.30 pagi, serta dataran mereka Kuala Lumpur jam 9 malam. Kita bersyukur, saudara, bahawa walaupun dalam apa keadaan, negara kita masih lagi mantap, kekal dalam pelaksanaan sambutan-sambutan yang bercorak keagamaan, saudara. Berbeza. Di Thailand, saya kena melaporkan supaya anda dapat melihat perbezaan. Di Kosovo tadi, saudara, petang tadi, saya mendapat laporan bertumbuk. Ahli parlimen di Parlimen Kosovo bertumbuk, saudara. Bila tak tahu kenapa, wallahualam bisawab. Tapi dari culipan yang saya dapat berita, memang macam satu ketika pernah berlaku di Taiwan dulu. Ahli parlimen dia turun, ganyang, bertumbuk, dan sehinggakan parlimen terpaksa dihentikan persidangannya. Begitu juga di Thailand, tapi Thailand tidaklah terjadi segitu. Cuma di Thailand hari ini, Parlimen Thailand mengesahkan bahawa akan diadakan undian semula untuk jawatan Perdana Menteri. Masih belum dapat dilaksanakan, saudara. Apabila semalam Pita Limjaroenrat gagal untuk mendapat sokongan. Jadi walaupun partinya MFP menangi kerusi terbanyak pada pilihan raya yang lalu, namun tidak mempunyai jumlah yang cukup untuk membolehkan dia membentuk kerajaan, saudara. Saya dipahamkan bahawa semalam Pita cuma mendapat 324 undian. Artinya 324 ahli parlimen daripada 500 ahli parlimen yang sepatutnya menyokong beliau. Sekurang-kurangnya dia mesti dapat sekurang-kurangnya 375 yang diperlukan. Kalau dia tak dapat 375, dia tak boleh membentuk kerajaan. Dan jumlah sekarang ni, kalau dilihat 324 undi yang dia ada, artinya besar kemungkinan, kerana daripada undian semalam cuma 13 orang senator saja yang menyokong daripada 250. Kalau itu berlaku, saudara, artinya ada 177 senator, ahli parlimen bersama dengan 237 senator. Kalau ini dicampur, 176 adalah parti yang menentang Pita. Besar kemungkinan Thailand akan mengulangi sejarahnya yang dulu. Di mana parti yang sedikit boleh membentuk kerajaan kerana ada sokongan daripada para senator seramai 250 orang. Setara itu keadaan negara luar. Mereka, saya tak tahulah. Itulah sepatutnya dalam aroma demokrasi, yang majoriti itulah sepatutnya disokong untuk membentuk kerajaan. Tapi ini tidak berlaku di Thailand. Jadi, harap apa yang berlaku di Thailand itu menjadi pengajaran kepada kita, saudara. Sampai itu, saudara, jangan lupa pihak polis. Sebab itu saya katakan tadi, saudara, hari ini hari Jumaat. Hari Jumaat ni tak banyak aktiviti politik nampaknya. Mungkin malam ni start lah kot. Tapi hujan. Apakah masih ada lagi raptai ataupun pertemuan-pertemuan ataupun kempen-kempen? Belum dapat laporan lagi, saudara. Tapi untuk semalam dan hari ini nampak mungkin semalam malam Jumaat. Jadi orang pun malas nak dengar ceramah-ceramah politik dan tidak ada perkembangan politik yang nak diulas, saudara. Sebab bagaimanapun pihak polis telah mengumumkan bahawa polis di Raja Malaysia telah pun selesai merakamkan keterangan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno berhubung kenyataannya yang didakwa memperlekeh ataupun menghina Duli Yang Mulia Seri Pakuda Baginda Sultan Selangor berhubungan pelantikan Datuk Seri Amiruddin Syahri sebagai Menteri Besar Selangor. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husin, beliau mengesahkan perkara itu. Proses rakaman keterangan ke atas Muhammad Sanusi diadakan di sebuah hotel di Ibu Negara awal pagi tadi. Proses merakam keterangan dilakukan oleh pegawai dari Unit Siasatan Jenayah Terkelas Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman bermula jam
2 pagi tadi. Kita juga kata Ketua Polis Negara selesai merakamkan keterangan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang pada jam 3.30 petang itu semalam saudara di Ibu Pejabat PAS Jalan Raja Laut untuk proses rakam keterangan membabitkan pengurusi DAP Lim Guan Eng. Proses rakam percakapan dijalankan hari ini di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Timur Laut di Pulau Pinang. Demikian menurut kata Ketua Polis Negara sebagaimana dilaporkan oleh Berita Harian saudara. Jadi kertas siasatan membabitkan ketiga-tiga ahli politik sedang dilengkapkan dan akan dihantar ke Pejabat Pegawai Negara selewat-lewatnya Isnin ini. Dan setakat jam 11 pagi tadi, sebanyak 31 laporan polis telah diterima di seluruh negara terhadap Muhammad Sanusi berhubung isu tersebut. Ya, sebab itu Tan Sri Zaharuddin menasihatkan agar pemain-pemain politik janganlah melangkaui 3R. Ya, saudara, letihlah saya sepatutnya pihak polis menggunakan waktu mereka untuk menjaga keamanan. Bukan nak menyiasat orang lepas satu-satu asyik menerima laporan tentang politik saja, saudara. Saya rasa sementara menjelang pilihan raya nanti, banyaklah laporan-laporan akan dilakukan oleh pemain-pemain politik yang tak sepatutnya. Kalau semua pihak menjaga keharmonian, saya rasa tak ada masalah pun. Nampak gayanya baik, saudara. Ada juga laporan saya terima tentang saman fitnah antara Dr. Mahathir saman Datuk Zahid Hamidi dan Datuk Seri Zahid Hamidi saman Dr. Mahathir. Ini dua saman yang berbeza. Iaitu Datuk Seri Zahid Hamidi mengambil tindakan mahkamah terhadap Dr. Mahathir kerana mengatakan bahawa semasa beliau memfailkan saman fitnah terhadap Dr. Mahathir pada 20 April tahun lalu melalui penyataan tuntutan bahawa Dr. Mahathir memfitnahnya pada Majlis Pelancaran Aspirasi Parti Pejuang sempena pilihan raya negeri Johor yang dulu. Baru nak ambil tindakan dan pembicaraannya akan bermula pada 6 November dan 11 September ni, saudara. Begitu juga Dr. Mahathir saman Datuk Seri Zahid Hamidi. Waktu pembicaraan juga dijangka pada 11 November ini kerana kenyataan Datuk Seri Zahid yang menyatakan bahawa adanya orang yang mempertenah tentang keturunan asalnya. Jadi dua perkara ini akan berlaku. Nampak gayanya tidak ada penyelesaian di luar mahkamah dan kedua mereka akan bertembung di mahkamah. Itu dapatan saya, saudara. Baik, saudara. Kita masuk countdown pilihan raya negeri. Sekarang ni tinggal 15 hari lagi, saudara, untuk hari penamaan calon. Dan tinggal 29 hari lagi hari mengundi untuk 6 buah negeri dalam pilihan raya negeri. Sebagaimana saya katakan, saudara, kapal yang ada di atas air itu tidak akan tenggelam, melainkan ia ditebuk dan dibenarkan air masuk dalam kapal itu. Maka kapal itulah tenggelam, saudara. Kerana saya melihat sejak akhir-akhir ini kecelaruan dalam politik warga bangsa Melayu begitu tenat sekali. Apakah nanti akan menenggelamkan keseluruhan warga bangsa Melayu kita untuk berada dalam keadaan yang tidak menentu, masing-masing tuduh-menuduh. Sebab saya melihat, saudara, sebenarnya saya nak bercakap ini tentang warga UMNO khususnya, saudara. Mereka yang masuk UMNO dan keluar UMNO dan sekarang ni berada di luar UMNO. Mereka sebenarnya bila mereka menyertai UMNO, kononnya mahu berjuang demi agama, demi bangsa, macam-macam lah. Tambah-tambah lagi bila megang jawatan sebagai ahli majlis tinggi, jawatan penting dalam parti, dan ahli-ahli parti mengangkat mereka sampai berada di mercu kuasa di rumah UMNO. Tapi sebenarnya, saudara, ternyata mereka ini banyak bohong, saudara. Apa yang mereka perjuangkan adalah untuk mendapatkan jawatan. Mereka masuk politik hanyalah untuk satu saja, menjadikan politik ini sebagai satu kerjaya untuk mereka mengumpul wang dan kekayaan. Mereka bukan orang perjuangan sebenarnya, saudara. Perjuangan itu sebenarnya hanya lahir pada tutur kata saja, tidak ada dalam jiwanya. Semua itu apa yang dilontarkan adalah semata-mata penipuan saja, saudara. Saya lihatlah sekarang, saudara, apa yang berlaku. Kita bila mereka tidak ada kedudukan, tidak ada jawatan, mereka ini, saya maaf cakap, saudara,
menyalak bagaikan anjing liar di luar gelanggang. Itu keadaan saudara. Saya mendengar setiap butir bicara yang dilontarkan oleh mereka yang satu ketika dulu bersama-sama dalam perjuangan dengan UMNO. Dan hari ini mereka sudah melontarkan kata-kata yang tak sepatutnya. Macam-macam, saudara. Sebab itu yang selalu katakan bahawa dalam budaya kita ni, warga bangsa khususnya dalam UMNO dan juga warga bangsa Melayu masih wujud pengkhianat ataupun yang saya sebutkan sebagai antagonis, saudara. Mereka inilah petualang yang sanggup menggadaikan prinsip demi untuk hidup dan demi untuk mencari kekayaan diri, demi untuk kekayaan keluarganya, demi untuk mencapai cita-cita politik mereka. Lain tak ada. Sebab itu saya kadang-kadang, tadi waktu saya pergi ke masjid tadi, berbual dengan kawan-kawan 2-3 orang, adalah ditunjuk, ini calon tu nak jadi calon tu, datanglah ke masjid ni, dekat-dekat pilihan raya. Saya kata, saya tengok dia pun, saya meluat, saya kata, sepanjang kamu menjadi wakil rakyat, adakah kamu datang ke masjid? Kononnya duduk di kawasan, di luar kawasan. Kalau kamu duduk di luar kawasan pun, apa salahnya sebulan sekali datanglah bersembayang dengan karyah. Tak tunjuk muka pun, bila dekat-dekat dengan pilihan raya, mula nak dekat balik pada rakyat. Dan ini juga akan berlaku di mana-mana pun kawasan anda. Sebab itu anda perhatikanlah, kalau mereka yang hanya datang sesekali ke kawasan anda, sangat-sangat sekarang ni, tak payah fikirlah. Boleh salam, boleh santun, tapi bukan untuk kita memuja atau mengangkat mereka kembali untuk berada di anjung kuasa. Cukup-cukuplah kita ditipu, diperdaya oleh mereka. Bila mereka mendapat jawatan, apa mereka lakukan? Kadang-kadang mereka berjalan dengan keangkuhan, dengan kesombongan. Yang selalu yang saya katakan, kita memang kecewa apabila mereka bergelar wakil rakyat, ahli Dewan Undangan Negeri. Ini sekarang ni nak memilih ahli Dewan Undangan Negeri. Macam di Kedah berapa ramai, di Kelantan berapa ramai, di Terengganu berapa ramai. Warga kita sendiri, saudara. Saya bercakap 3 negeri ini kerana inilah 3 negeri yang adanya warga daripada UMNO, ada daripada PAS, adanya daripada Parti Perikatan Nasional. Kalau mereka dulu menjadi wakil rakyat dan melaksanakan tugas dengan baik, orang ini wajar dikekalkan. Tapi kalau mereka hanya datang sekali-sekali, tak payahlah. Saudara Muhammad Jari, dia kata, balin dengan telur busuk aja. Betul, saudara. Sebab saya cukup kecewa. Semalam pun saya dah beritahu, saudara. Sepanjang persidangan Dewan Undangan Negeri, contohnya di Kelantan, selain daripada calon daripada UMNO, Datuk Alwi, memanglah beliau ada melontarkan usaha membela rakyat dan sebagainya. Tapi bagaimana yang lain? Daripada parti-parti PAS, dia memanahkan kursi, saudara. Mereka kekenyangan. Kenyang dengan jawatan sebagai yang berhormat, kenyang untuk mendapat meraih gaji bulanan yang begitu tinggi. Sekarang ni ahli Dewan Negeri, saudara, gajinya besar. Bukan macam dulu. Kalau di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, dulu tak silap saya, gaji wakil rakyat 2,500, 3,000 saja. Sekarang ni belah-belah ribu. Tak termasuk lagi elang-elang yang lain. Kita ni sebagai rakyat ni bergaduh di peringkat bawah. Kira-kira di bawah ni, masing-masing nak menaikkan. Sokong orang tu, sokong orang ini. Malahan kadang-kadang bertempur berganak-ganak, bercengkang mata. Tapi mereka yang mendapat jawatan, apa mereka lakukan pada rakyat? Apa mereka perjuangkan untuk rakyat? Saya cukup meluatlah saya tengok kalau orang yang begini. Tak sepatutnya. Sepatutnya sekarang ni, selalu hati-hati. Betul, saya setuju. Pemimpin sepatutnya turun padang, menyantuni rakyat, melihat kepedihan rakyat. Musim banjir, turun. Kalau ada, bukan saja musim banjir, saudara, sentiasa berada bersama rakyat. Sebab mereka lah wakil rakyat. Mereka harus mengambil tahu untuk nasib rakyat, kehidupan rakyat. Bagaimana, cukup, tak cukup, bekalan makanan dan sebagainya. Saudara lihat waktu berlaku perintah kawalan pergerakan PKP. Mana wakil rakyat turun? Mereka bukan tak boleh turun sebab mereka sebagai wakil rakyat boleh mendapat permit untuk bertemu dengan rakyat. Akhirnya rakyat terpaksa naikkan bendera putih. Tak cukup dengan sekadar 500-600 bakul makanan. Kita dah buatlah 2,000 bakul makanan. Berapa hari? Tapi bagaimana kehidupan rakyat? Adakah disantuni? Adakah mereka membawa masalah rakyat ke Dewan Negeri? Dan Dewan Negeri pun tak ditakdakan. Adakah mereka bawa untuk pengetahuan pemimpin-pemimpin tertinggi mereka? Tak ada, saudara. Saudara Muhammad Harmi, dia kata pengkhianat parti ni sekarang ni makin melampau-lampau. Sebab karenanya masih ada penyokong. Saya setuju dengan Muhammad Harmi. Kita yang penyokong ni untuk apa? Saya nak bertanya dengan anda. Sokong untuk apa? Apakah anda mempunyai
imbalan ataupun dapat bahan, ada bayaran untuk bersekongkol dengan para antagonis bangsa. Saya sebut sebagai antagonis bangsa. Saya tak maulah dengan bahasa-bahasa serupa saya. Hari ini saya memang semua turun ke gelanggang. Semua nak minta undilah saya. Jangan lupa. Waktu sekarang ni baik saya. Mesranya macam tak pernah jumpa 10 tahun, 20 tahun. Berpeluk-pelukan kononnya. Tapi itu semua adalah falasi, fake. Tak maaf saya kadang-kadang bila bercakap benda ni, sebab tadi saya berbual di masjid tadi, saya bercakap di masjid. Saya bukan bercakap di kedai makan. Ada 3-4 orang kariah yang berbual dengan saya. Dia kata macam mana pandangan ni? Saya kata, kalau itulah gambaran yang kita nampak baru sekarang ni, mereka turun menyantuni nak semayang sekarang ni, semayang lewang pun boleh. Big question mark lah saudara. Itu gambaran saya. Kenapa sepanjang ini kamu tak buat? Kenapa selama ini kamu tak santuni? Sebab itu saya hilang penghormatan. Kita harus melihat saudara, apakah report card mereka tu. Sejauh mana mereka menyantuni anda. Contoh saya katakan, anda di kawasan di Kedah misalnya. Jangan cakap soal Alustar. Kalau di kota Star, Alustar tu kota, tak apa juga. Tapi bagaimana anda duduk di Baling, yang tinggal di kawasan Jeneri misalnya, ataupun di Jitra yang jauh daripada kota. Apakah wakil rakyat datang? Setara Goyang Khairi, dia kata yang keluar dari UMNO semua kaya raya. Benar. Itu bertambah lagi lah buat saya meluat semeluatnya. Mereka yang dulu berada dalam UMNO mengumpul harta hingga kan UMNO dilihat jijik. Rakyat melihat UMNO tu dengan penuh kebencian kerana mereka. Sebab apa yang ada sauk, apa yang dapat sapu. Akhirnya rakyat membuat andaian bahawa UMNO tu yang rosak, sedangkan itu tidak berlaku. Mereka dan sekarang ni mereka dah di luar UMNO. Alhamdulillah. Saya bersyukur. Sebab itu mereka melalak sekarang ni. Bagaimana agak? Sebab mencari jalan lagi untuk mendapat kembali kuasa. Saya rasa rakyat rakyat hari ni bukan seperti rakyat 30 tahun dulu, saudara. Rakyat sudah tahu membezakan. Saudara Wadi Hana, gaji 70,000, kerja naik basikal dalam pejabat. Itu lagi perlu. Naik lembu, satu hal lagi tu Mamat kita ni. Saya memberi pandangan, saudara. Kalau gaji beribu dah buat kerja begitu, kita harus menegur. Kita harus menegur. Dan saya yakin mungkinlah dia dari rakyat kawasan dia, kalau dia santuni rakyatnya, kita tak ada masalah, saudara. Tapi kalau mereka tidak menyantuni masalah, saya nak bercakap tentang ahli-ahli parti saya, yang mana mereka dulu berada di anjung kuasa. Mereka menjadi bergelar menteri, bergelar yang berhormat. Kita menghormati mereka. Tapi apa yang mereka berikan pada rakyat? Saya bukan mengharapkan dapat luang dari mereka, tidak. Tapi sentuhan-sentuhan mereka yang memperjuangkan tentang rakyat. Jangan dibiarkan keadaan berterusan. Saya jangan lupa, saudara, 4 tahun lamanya akhirnya negara berhutang. Hutang negara melonjak daripada 600 bilion naik sampai 1.5 trilion. Hari ini Perdana Menteri paksalah mewarisi hutang yang banyak. Saya agak bersempati pada beliau. Dalam keadaan begini, bukan saya nak sokong sebab dia bukan daripada parti UMNO pun, saudara. Tetapi realitinya kita menerima hakikat. Bila dah dibentuk dalam demokrasi, dia menang. Rakyat dah terima dia, okeylah. Apa pula nak jadikan isu sekarang ni? Kenapa nak kata nak diturunkan? Saya bertambah meluat lagi. Apabila kononnya ada mengatakan sampai bulan Ogos nanti kerajaan Madani akan tumbang. Nak tumbang tang mana? Saudara lihat sendiri. Semalam PSB di Sarawak, saudara. Parti Sarawak Bersatu yang memenangi walaupun 3 kerusi dalam pilihan raya pada 2021, semalam telah pun mengumumkan sokong mereka kepada pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari. Presiden PSB Datuk Seri Wong Sun Koh berkata pilihan mereka untuk menyokong kepimpinan semasa Kerajaan Persekutuan dan Sarawak adalah bagi memastikan kestabilan dan perpaduan negara. Katanya Datuk Seri Anwar harus diberi sokongan sepenuhnya bagi membolehkan pentadbiran barunya melaksanakan matlamat Malaysia Madani untuk membasmi maruah dan ketidakkecekapan serta memperbetulkan apa yang salah pada masa lampau dan menyingkirkan faktor perpecahan di kalangan rakyat. Kami tahu, katanya, kerajaan GPS, Gabungan Parti Sarawak, telah memberikan sokongan sepenuhnya kepada kerajaan perpaduan. Maka kami
PSB di peringkat negeri berikrar memberikan sokongan sepenuhnya kepada Premier kami Abang Johari dalam semangat perpaduan bagi membolehkan beliau meneruskan inisiatif Sarawak diutamakan. Jadi susulan keputusan saya PSB, kini Dewan Negeri Sarawak cuma tinggal 2 orang saja ahli Dewan Negeri yang jadi pembangkang, iaitu ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak Chong Chin Jen daripada DAP kawasan Padungan, dan Violet Yong daripada kawasan Pending, juga ahli DAP. Dua-dua ni DAP, tapi jangan lupa saya, DAP membentuk kerajaan perpaduan di pusat. Jadi artinya sekarang dua-dua ahli sebut, kalau mereka menyokong Premier Johari di Sarawak, sudah dianggap sebagai 100% sokongan ahli-ahli Dewan Negeri mereka. Dan ini membolehkan Datuk Seri Abang Johari, ya saudara, sebagai Premier Kerajaan Negeri Sarawak, beliau boleh mengorak langkah untuk memajukan Sarawak. Sebab itu, hari ini kita melihat bagaimana ekonomi Sarawak sudah pun digerakkan begitu tercena sekali. Saudara, ini keadaan apabila suasana politik stabil macam di Sarawak, tak ada masalah. Abang Jo tak risau. Sebab itu dia boleh cakap apa dia nak cakap, dia nak tuntut, dia tuntut demi rakyat. Dan kerajaan pusat kena ikut. Kena dengar. Kami di Sarawak nak ini, 1, 2, 3. Kerajaan pusat kena ikut sebab rakyat semua berdiri di belakang Abang Jo Johari. Tapi kita di peringkat negeri pula bercara lalu. Kita tak sealiran dengan pusat. Kalau dibenarkan keadaan begitu, sampai bila rakyat juga yang akan terkesan. Pen Om ni dia kata ada gangguan. Biasa saya. Itu gambarnya kata wah, gambar macam matrik. Saudara Ella Ridwan, betul. Sarawak sekarang ni memang dalam keadaan yang best dan stabil. Itu benar. Yang lain tak payah cakap lah, best dan stabil macam mana. Dan sekarang ni Saudara Muhammad Armi, dia kata Sarawak pun tak berhutang pun. Bulan-bulan katanya boleh bayar. Jadi kata Rosdi Zahni, orang-orang yang benci sangat kepada Perdana Menteri, mereka sebenarnya bermasalah. Saudara Muhammad Hassan, itu gangguan biasa tu, jangan risau. Jangan betulkan TB anda. Saudara Saudara Fadil, tak apalah, anda datang, anda hadir dan anda keluar, tak ada masalah pada saya. Anda tak suka dengar. Bagi saya ini realiti. Anda tidak suka mendengar apabila saya menceritakan bahawa ini realiti politik yang harus dialami atau kita laksanakan oleh warga bangsa kita. Dia tak suka dengar. Dia kata dia keluar, silakan, tak ada masalah. Saya tidak menghalau anda. Saudara. Dan dalam keadaan sekarang ni saya lihat bagaimana sebenar-benarnya saudara, Mursyidul Ampas Datuk Hashim Jassin akhirnya mengeluarkan kenyataan sebagai Mursyidul Am. Beliau menasihatkan agar Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno supaya menjaga tutur bicaranya. Itu keadaan saya. Kerana sebagai beliau harus menjaga percakapan di pentas politik. Kata Datuk Hashim Jassin, Datuk Seri Muhammad Sanusi perlulah memastikan apa yang diucapkan tidak menyentuh sensitiviti berkaitan kaum, agama dan institusi diraja. Ya, teguran itu adalah susulan ucapan Datuk Sanusi dalam satu ceramah baru ini yang dikatakan seolah-olah memperlekehkan Sultan Selangor. Jadi sekarang ni saya, bukan lagi Sanusi boleh dianggap sebagai panglima perang. Saya melihat, terus terang saya katakan sekarang ni, Datuk Seri Sanusi sudah dilihat sebagai liability kepada Parti PAS. Sebab tiba-tiba saja orang dah mula bosan kalau begini sikap tingkah laku pimpinan mereka yang mau menggamit yakin rakyat, sikapnya sebegitu, orang pun menjauhkan diri. Sebab itu saya lihat Datuk Hashim Jassin, dia merasakan bahawa Datuk Seri Sanusi ni perlu tarik handbrake dengan laju sangat. Dia pun tadi ada juga wartawan bertanya dengan dia, macam mana perkembangan, dia kata tak berani nak cakap. Nanti dia kata salah report, nanti dia kata kena lagi. Itulah saya kata, dalam kita mengutarakan pandangan sepatutnya berhati-hati. Pimpinan dah bagi tahu, pihak polis dah bagi tahu. Asalkan jangan kita mengeruhkan suasana. Saudara Mahano Haji Ahmad, dia kata, saya tak mau sebutlah sama ada orang tu badut ke apa ke, saya tak maulah saudara. Tetapi bagi saya, akhirnya dia ditegur oleh Mursyidul Ampas. Kerana beliau dapat melihat bahawa hari ini dia tindak-tindaknya
bila dia bercakap berlebihan, akhirnya membuatkan orang sudah pun hilang sokongan. Ini apa yang berlaku, dan saya melihat besar kemungkinan keadaan ini jika berterusan, satu keadaan yang agak sukar untuk PAS menggamit yakin rakyat untuk menyokong calon-calon yang akan diturunkan. Saya tak tahulah saudara, itu terpulanglah. Itu yang saya lihat saudara. Kerana saya merasakan dalam keadaan sekarang ni, ini musim-musim untuk jaga diri baik-baik. Calon, kalau anda ada calon daripada UMNO, kenalah mendampingi rakyat. Jangan buat pura-pura. Saya tak bersetuju kalau sekarang ni pula nak pergi santun kalau orang sakit, nak menolong orang sakit. Tak payah. Dulu selama ni kan tak santun. Biarlah tak ni apa wakil-wakil anda, ketua-ketua cawangan yang merawat. Itu saja. Saudara Hasanan Nan dia kata PMX great leader. Saudara Rosdi Zahini Panglima baru Sanusi, pulanglah. Tak apalah saudara Rabuddin Pasarat, dia nak bagi saya satu saja, saya tidak akan menjadikan halaman saya ini untuk mencaci. Saudara Dok Mi dia kata akar umbi UMNO dah goyah nak keluar mengundi. Kenapa? Dan tadi juga ada satu live daripada Hafiz. Hafiz ini adalah antara pejuang yang begitu banyak memperjuangkan tentang Datuk Seri Najib, dan beliau nampaknya bertelagah pula dengan ada yang mengeluarkan kenyataan kononnya 300 ahli UMNO akan tidak akan mengundi kerana kes Datuk Najib tidak selesaikan. Saya kata itu semua itu pandangan-pandangan yang kebobrokan dalam politik. Saya nak jelaskan sekali lagi pada saudara, siapa tak sayang Datuk Seri Najib? Rakyat sayang, tapi hukum mahkamah telah membuat ketetapan begitu. Kita kena menghormati sistem perundangan negara, sistem mahkamah. Tunggulah satu persatu. Dan Ketua Polis Negara pun telah pun membuat kenyataan bahawa dalam waktu terdekat, dia kata orang yang disyaki dalam isu 1MDB, skandal 1MDB ini pasti akan dibawa ke muka pengadilan. Bahawa itu usaha sedang dilakukan oleh pimpinan, cuma tak boleh nak diceritakan kerana cara pihak polis bekerja, suruh kerajaan mentadbir, tidak boleh nak cerita macam mana dia punya SOP. Kita siapalah kita yang perlu diberitahu semua cara-caranya. Jadi tiba-tiba nak buat keputusan kononnya. Jadi 300,000 ahli-ahli UMNO ini diminta supaya mengundi Perikatan Nasional. Saya kata ini pandangan yang cukup dangkal. Kerana yang menyumbat Datuk Seri Najib ke dalam adalah orang yang berada di sebelah sana. Mereka lah orangnya yang saban waktunya dulu melontarkan, malahan menyatakan yang kata Datuk Seri Najib ni perompak, penyamun, kelopotrat. Bukankah pemimpin daripada Perikatan Nasional? Jangan lupa saudara, tiba-tiba sekarang ni hanya kerana bila kerajaan mahu untuk melaksanakan usaha secara tersusun, dia bukan boleh terpur begitu saja. Marah kerana lambat. Bila lambat sangat, maka nak jatuhkan hukum pada kerajaan. Sebab itu biarlah kita sokong Perikatan Nasional. Apa anda dapat? Apakah ini akan merubah suasana di Putrajaya? Tak berubah juga. Dewan Negeri ini berjalan macam biasa juga. Jadi janganlah buat kerja dangkal. Saya bagi saya usaha dijalankan. Sekarang ni macam-macam lah orang maki hamun Presiden UMNO. Saya nak bagi tahu saudara, beliau sedang berusaha keras. Dia memang dia rapat sangat-sangat dengan Datuk Najib. Tapi tak boleh nak ceritakan. Takkan nak pergi buat press conference, saya tadi dah jemput Najib. Takkan nak cerita dengan orang. Kita harus meletakkan keyakinan. Ini tak nampak mesti. Mesti cerita pada kami. Siapa kamu? Who are you? Saya sebagai warga UMNO pun tak ada berhak untuk dapat tahu. Kita meletakkan keyakinan kepadanya sebagai presiden parti kita untuk membela. Sebab kita yakin adanya perbicaraan yang tidak ada keadilan dalam perbicaraan. Itu je tuntutan kita. Dan kita mintalah supaya bukan nak terjah begitu mesti dibebaskan. Itu keadaannya. Saudara Wali Hana tak betul tu. Dia kata yang finah Datuk Seri Najib adalah Anwar Ibrahim dan DAP. Hei, saudara, tiap-tiap malam dalam kempen sepanjang malam pun sebelah sana. Dan hari ini, saudara, mereka cuba menggunakan isu ini untuk menggamit sokongan. So, orang yang sokong Datuk Najib ini, sokong pada mereka. Saya kata nak sokong buat apa? Hari ini UMNO bersama dengan Kerajaan Perpaduan, dan Kerajaan Perpaduan sedang mengusahakan. Jadi, saudara Ayanda Ishak betul, saya bersetuju. Jadi, kes Datuk Seri Najib ni
biarlah kita laksanakan seperti umpama menarik rambut dari dalam tepung. Rambut tak putus, tepung tak berselerak. Saudara kata Osman dah marah kat saya, kenapa? Betul saudara alias Abdul Latif, dia kata nak cerita, kita ni siapa? Siapa kita yang berhak untuk mengetahui segala-galanya? Biarlah kita dah letak kepercayaan dia sebagai Presiden UMNO. Dia bersama dengan Perdana Menteri. Tahulah mereka. Tak apalah saudara Azizul Abdul Hamid. Terima kasih. Bahawa bagi saya, kita tak ada pilihan. Dalam keadaan sekarang ni, kerajaan perpaduan wujud di Anjung Kuasa di Putrajaya. Jadi sewajarnya di peringkat negeri juga biarlah sejalan, biarlah selari. Tapi kalau wujud macam sekarang ni kan susah. Itu pandangan saya. Dan ada juga teman-teman bertanya macam mana Selangor. Saya kata Selangor ni tak payah mimpi lah. Tak payahlah. Saya tak nak sebut nama-nama pemimpin daripada Parti Keadilan. Yang kononnya akan jatuh ke tumbang sebagainya. Saya dah cakap dulu. Saya ingat tak silap saya 2 tahun dulu saya dah bercakap. Untuk nasib UMNO dengan Keadilan ini, dua-dua parti yang sama. Di mana terdapatnya kalangan ahli-ahli parlimen yang mengkhianati. UMNO lepas pilihan raya 2014 dulu, pilihan raya yang ke-14, 2018 dulu, 16 orang melompat menyertai Bersatu. Keadilan juga melompat menyertai Bersatu. Jadi nasib sama. Hari ini kedua-dua parti itu sudah menyatu, berada di Anjung Kuasa. Kamu tunggulah nanti satu persatu akan diperhalusi. Saya jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.